Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel Adam Iman. So hari ini aku nak menceritakan tentang cerita seram daripada pekerja-pekerja kebersihan. Jadi dalam cerita ni ada 3 orang iaitu Wan, Ida dan Ashkin. Wan ni perempuan tau. Cerita ni ada 2 tau. Jadi aku akan asingkan satu persatu. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, mari kita teruskan kepada cerita yang pertama. Untuk cerita yang pertama ni, Wan ni kata masa dia dengan kawan-kawan dia ni tengah membersihkan kawasan di dalam bilik guru, dan dia kata dia nak pergi ke tandas. Jadi dia pergilah ke tandas guru perempuan. Dan tandas guru perempuan ni dia sangat berdekatan dengan tandas pelajar lelaki. Apabila dia keluar sahaja daripada tandas perempuan tu, dia kata pintu tandas pelajar lelaki itu tertutup. Dia ada cakap pintu tu biasanya terbuka dan dia pelik kenapa masa tu pintu tu tertutup. Dan dia pun cubalah buka pintu tandas tu. Dia kata masa dia buka pintu tu, ada satu bau yang sangat-sangat wangi. Wangi dia memang macam ada orang dah cuci tandas tu. Dan dia cakap lantai tandas tu basah macam orang baru lepas cuci tandas, memang wangi. Lepas tu dia pergilah dekat kawan-kawan dia dekat bilik guru tadi. Dan dia pergi kat Ida, lepas tu dia cakap, Ida, tandas lelaki tu tak payah cuci lah, dah wangi, dah bersih. Lepas tu Ida tu cakap, Kak Wan biar betul, tandas tu belum cuci lagi. Dan Wan ni pun cubalah nak meyakinkan Ida dan dia cakap, betul, tandas tu dah bersih, wangi sangat. Dan untuk membuktikan apa yang dia cakap tadi, lepas dia bersihkan bilik guru tu, dia ajaklah Ida tu pergi tengok ke tandas tu. Dan alangkah terkejutnya dia kata bila dia buka je pintu tu, lantai kotor. Bau wangi tadi semuanya hilang. Dia kata bau dekat tandas tu macam tandas, biasalah tandas bau busuk kan, bila belum cuci lagi baulah busuk kan. Dan dia cakap lantai tu kotor sangat-sangat dengan ada kesan tapak kakinya, dengan tanah-tanahnya. Lepas tu Wan tu ajaklah Ida ni keluar daripada tandas tu. Lepas daripada kejadian tu, Wan pun cerita tu dekat salah seorang cikgu dekat sekolah tu. Dan cikgu tu cakap kebiasaannya kalau ada bau wangi ni biasanya itu adalah Pontianak. Cikgu tu cakap macam tu sebab sebelum tu pun dia pernah kena dan dia abaikan segala-gala gangguan yang dilalui oleh dia lah. Dan itulah cerita yang pertama. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita akan beralih pula kepada cerita yang kedua. Untuk cerita yang kedua ni, orang yang sama, Wan, Ida dan juga Shikin ni, diorang ada satu rumah rehat dekat kawasan asrama lah. Kawasan asrama tu ada satu rumah warden tu memang tak ada orang pakai. Jadi diorang duduk kat situ untuk rehat, solat apa semua kan. Jadi nak dijadikan ceritanya, pada satu hari tu diorang tengah borak-borak dekat ruang tamu. Dan ada satu bilik yang ada dekat dalam rumah tu. Bilik tu Wan cakap pintu dia, tempat tombol dia tu berlubang tau, macam cerita yang aku bagi tahu sebelum ni. Dan dia ada cakap juga yang pintu tu tak ada kunci, tak ada selak kunci lah apalah kan, tapi dia ikat pakai tali.
Jadinya tak boleh nak buka lah. Tengah-tengah diorang borak tu, tiba-tiba ada satu bunyi ni yang buatkan diorang tiba-tiba diam. Bunyi dia macam bunyi macam orang nazak. Bunyi dia cakap makin lama diorang borak, makin kuat bunyi tu. Jadi diorang pun cuba abaikan. Tapi Ida ni dia pergi tegur. Lepas tu Wan cakap, Jangan tegur. lebih kurang macam tu lah. Dan makin lama bunyi tu semakin kuat. Dan diorang ambil keputusan untuk keluar daripada rumah tu. Tapi sebelum diorang keluar tu, masa diorang nak ambil barang diorang sebelum keluar rumah tu, Shikin ni kata dia ada nampak satu bayang dekat dalam bilik tu, dekat tempat lubang yang tombol tu kan. Dia kata macam ada orang dekat dalam bilik tu. Dan persoalannya, siapakah yang ada dalam bilik tu? Dan dekat bilik tu juga Wan cakap dia pernah terkunci. Sedangkan bilik tu tak ada selak kunci ataupun apa-apa. Dia hanya selak guna tali itulah tadi untuk dijadikan sebagai kunci. Dia cakap masa dia nak keluar bilik tu, dia nak pergi ambil wuduk. Tapi masa dia cuba untuk buka pintu tu, dia rasa macam ada orang tarik pintu tu daripada luar. Dan dia cakap, ini kalau aku jerit ni, siapa je yang nak dengar? Aku tinggal seorang ni. Dan dia membaca Al-Fatihah dan Bismillah. Akhirnya pintu tu dapat dibuka. Dan lepas daripada tu dia terus pergi ambil wuduk, lepas tu solat. Dia kata sebelum dia solat tu dia pasang ayat suci Al-Quran, lepas tu dia solat. Dia solat dalam keadaan ketakutan. Dan dia cakap dia risau kalau masa dia beri salam tu tiba-tiba ada dekat sebelah. Dia cakap dekat rumah tu memang ada banyak cerita-cerita seram. Dan mungkin aku akan buat lagi video pasal cerita seram pekerja-pekerja kebersihan ni. Kalau korang minat dengan video-video aku macam ni, korang boleh komen dekat bawah lah. Dan dari pandangan aku, untuk video yang lepas, aku rasa video macam ni dapat sambutan. Dan insyaAllah aku akan cuba lagi untuk buat video-video macam ni. Dan kalau korang ada cerita seram, korang boleh share dekat aku. Sama ada yang mana kenal aku tu, yang ada nombor aku, boleh chat aku secara personal. Dan yang mana yang tak ada nombor aku, boleh DM dekat IG aku. Link IG ada dekat description. Okey, itu saja daripada aku untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video ni. Harap korang semua terhibur. Dan jangan terlalu obses dengan cerita-cerita seram yang aku sampaikan ni. Harap korang semua enjoy dan jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.